Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, pertama kali dan selama-lamanya kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengizinkan kepada kita untuk istiqamah di atas jalan ilmu. Seperti mana kalau kita lihat kelebihan menuntut ilmu ni, seperti mana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Dan kita juga pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mungkin kita katakan dari sudut kawalan itu diperketatkan, dari sudut untuk kita keluar ke masjid ataupun kita nak keluar ke kelas pengajian agama, pusat-pusat madrasah dan sebagainya. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan perkembangan teknologi yang ada, kita masih lagi dapat menonton secara live menerusi Facebook Live. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini di antara nikmat yang Allah Taala berikan, yang sepatutnya kita jadikan ini sebagai satu jalan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini saya akan menyambung pengajian kitab Talbis Iblis karangan Ibn Al-Jauzi berkaitan dengan air. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita kena faham bahawasanya ada dua kaedah ataupun dua prinsip asas yang perlu kita jadikan sebagai satu panduan dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita nak melakukan sesuatu perkara, kita kena tahu membezakan antara perkara itu sama ada ianya bersifat ibadah ataupun perkara yang bersifat adat, muamalat dan selainnya. Sekiranya perkara itu bersifat ibadat, ada satu kaedah lain. Sekiranya perkara itu bersifat adat, maka kaedahnya berlainan. Jadi apabila kita nak melakukan apa-apa perkara, apa-apa urusan, pastikan kita mengetahui dulu pembahagian perkara yang kita nak lakukan. Sekiranya ianya melibatkan ibadat, maka al-aslu fil ibadat at-tauqif. Jadi kalau kita nak buat satu perkara yang berkaitan dengan ibadat, ketahuilah asal bagi ibadat itu adalah terhenti sehinggalah ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Maksud kata, tak boleh buat satu benda yang berkaitan dengan ritual agama melainkan ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Walaupun tidak ada dalil yang mengharuskan, walaupun tak ada dalil yang walaupun tidak ada dalil yang mengatakan hal tersebut haram, selagi mana tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan. Itu perkara yang bersifat ibadat. Sekiranya perbuatan itu berkaitan dengan perkara yang bersifat adat, berkaitan dengan hubungan kita dengan masyarakat, muamalat, berkaitan dengan isu makanan, maka kaedah yang sepatutnya kita pegang dan jadikan sandaran dalam kehidupan kita adalah al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal bagi sesuatu perkara itu adalah harus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan bagi kalian apa yang ada di atas muka bumi ini untuk dimanfaatkan. Setiap perkara yang Allah Taala jadikan di atas muka bumi ini adalah untuk dimanfaatkan. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, selagi mana tidak ada dalil yang mengharamkan hal tersebut, maka boleh untuk kita manfaatkan. Dan setiap manfaat itu kadang-kadang Allah Ta'ala jadikan berbeza dari sudut manfaat. Ada benda yang kita boleh makan, ada benda yang dia bukan untuk makan tapi untuk tunggangan, ada perkara yang digunakan untuk faedah-faedah tertentu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan air, maka sudah tentulah ia termasuk di dalam perbincangan perkara-perkara yang bersifat makanan dan minuman
maka termasuk dalam kaedah al-aslu fil asya' al-ibahah. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Jadi Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya ma'usyurb, air minuman. Qala al-musannif, kata pengarang, wa amma syurbu minal ma'is safi faqad takhayyarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun minuman daripada air jernih, maka ianya menjadi pilihan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Jabir, daripada Jabir bin Abdullah, fa'an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata qauman minal ansar ya'udu maridan fastasqa wa jadwalun qarib minhu insyaallah. Daripada Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi salah satu seorang daripada kaum Ansar. Yakni datang kepada kaum Ansar ni untuk menziarahi orang, menziarahi sakit, orang yang sakit. Jadi ada seorang daripada kalangan Ansar yang sakit, lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah perkara yang patut kita jadikan sebagai contoh. Dan perkara ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak muslim ke atas muslim ni ada 6. Yang pertama sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza laqitahu fasallim alaihi. Bila mana seseorang bertemu dengan saudaranya, maka ucapkan ucapan salam. Wa idza da'aka fa'jibhu. Bila mana diminta untuk memenuhi undangan, maka penuhilah. Wa idza stansahaka fansah lahu. Bila mana diminta untuk memberikan nasihat, maka nasihatilah. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Bila mana seseorang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah ucapan tashmid, yarhamukallah. Kemudian wa idza marida fa'udhu. Bila mana seorang saudara kita, salah seorang daripada saudara kita sakit, maka ziarahilah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini di antara hak seorang muslim ke atas muslim yang lain. Wa idza mata fattabi'hu. Dan bila mana seseorang meninggal, maka kunjungilah. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap tentang hak seorang muslim ke atas muslim yang lain, dan baginda sallallahu alaihi wasallam melaksanakan tuntutan tersebut. Dia pergi ziarah, baginda sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah orang sakit. Dan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi orang sakit, disebutkan dalam hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in kana indakum ma'un bata fi shannin wa illa kara'na. Sekiranya kalian mempunyai air yang sudah diinapkan, air yang sudah diletakkan di dalam bekas, dalam geriba, dalam bekas macam tempayan dan sebagainya, tuangkanlah untuk kami. Maka tuangkanlah untuk kami. Tetapi jika tidak ada, maka kami akan minum langsung terus daripada dengan mulut kami. Jadi ini adalah hadis yang menceritakan tentang air yang diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudiannya kalau kita lihat dalam hadis yang berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yustaqa, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi minum lahul ma, dia minum dengan air, al-adbu min bi'r suqya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi minum dengan air tawar daripada perigi suqya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, perigi suqya ini adalah perigi yang di antara perigi yang bersejarah lah, yang berada di Madinah. Perigi suqya ini terletak di tanah milik kepunyaan Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam perigi ini terdapat air yang sangat jernih, terdapat air yang jernih dan bersih, dan ianya menjadi pilihan bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minum daripada air perigi tersebut. Dan asal bagi telaga ini sebenarnya milik bapa kepada Anas bin Malik, iaitu Malik bin Anas, dan dibeli oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Maksud kata perigi ni asalnya milik Malik bin Anas, bapa kepada Anas bin Malik. Kemudian yang beli perigi ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan tempat ini asalnya, Telaga Suqya ni asalnya dinamakan sebagai Al-Falahan. Tempat tu asalnya dinamakan sebagai Al-Falahan. Dan telaga ini dah terhapus. Dijadikan di atasnya itu jalan raya menuju ke Mekah. Jadi ini sedikit sebanyak berkaitan dengan sejarah Telaga As-Suqya.
Dan kemudiannya setelah Ibnul Jauzi mendatangkan dua dalil berkaitan dengan air yang diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata pengarang, wa yanbaghi an yu'lam anna al-ma' al-kadara yuwallidu al-hasa fil kula was-sadad fil kabir. Dan hendaklah diketahui sesungguhnya air yang kotor ini, air yang keruh ini, yuwallidul hasa fil kula, akan menyebabkan timbulnya batu kecil dalam ginjal, penyakit buah pinggang, was-sadad fil kabid, dan menyebabkan hati tersumbat. Jadi ini di antara kesan buruk daripada kita minum air yang keruh. Jadi apa yang cuba nak disampaikan oleh Ibn Jauzi ni adalah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita nak minum, carilah air yang suci, carilah air yang bersih, yang sesuai untuk kita minum. Dan kemudiannya Ibnul Jauzi juga menyenaraikan lebih kurang 6 faedah, 6 kelebihan apabila kita meminum air sejuk. Jadi disebutkan di dalam kitab beliau, wa ammal ma'ul barid fa innahu idza kanat burudatuhu mu'tadilah. Dan adapun air yang sejuk, sekiranya air tersebut sejuknya pertengahan, maksudnya tak terlampau sejuk, fa innahu yashuddul ma'dah, sesungguhnya ia akan menguatkan perut. Jadi ini kebaikan air sejuk. Wa yuqawwi syahwah, dan ia juga akan menguatkan syahwat. Wa yuhassinul laun, akan mencantikkan warna kulit. Jadi yang ni di antara orang di antara benda yang orang nak cantikkan kulit. Jadi faedahnya tipsnya adalah minum air yang bersih, air yang suci, air yang sejuk. Wa yamna'u afanad dam, dan menghalang kerosakan darah. Wa su'udal bukharat ila dimagh, dan mencegah naiknya wap ke otak. Wa yahfazus sihah, dan menjaga kesihatan secara umumnya. Jadi apa yang dinyatakan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab beliau ni, Talbis Iblis, dia ada menyenaraikan beberapa kelebihan minum air sejuk yang tak terlampau sejuk, iaitu yang pertama menguatkan perut, yang keduanya adalah menguatkan syahwat, yang ketiganya mencantikkan kulit, mencantikkan warna kulit, yang keempatnya adalah menghalang kerosakan darah. Itu yang keempat. Yang kelimanya adalah mencegah naiknya wap ke otak, dan yang keenamnya adalah secara umumnya ia menjaga kesihatan. Sebab itu kita secara umumnya disuruh untuk minum air yang banyak, kerana ia mendatangkan banyak faedah terhadap tubuh badan kita. Dan kemudiannya juga Ibnul Jauzi menceritakan sedikit sebanyak berkaitan dengan kesan-kesan bagi orang yang suka minum air panah. Disebutkan dalam bab ni, wa idza kana al-ma'u haran, ni secara umumnya sekiranya air yang diminum itu adalah air panas, sekiranya air itu panas, afsadal hadam, ia akan merosakkan pencernaan, wa ahdatha at-tarahul, menggemburkan daging, wa adbal al-badan, melayukan badan, wa adda ila al-istisqa'i wad-daq, dan akan memicu edema busung air. Fa in sukhina bisyamsi khifa minhul baras, sekiranya air itu dipanaskan ni kita akan bincangkan macam mana. Khifa minhul baras, akan menyebabkan penyakit sopak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di sini pula Ibnul Jauzi dia cerita secara umum berkaitan dengan kesan-kesan air panas. Cumanya apa yang saya nak sentuhkan di sini, saya tak mahu ulas secara panjang. Mungkin kita katakan bidang ini doktor lebih pakar, ataupun kita katakan pakar perubatan, pakar kesihatan, mereka lebih pakar tentang kesan-kesan air panas, air sejuk ini. Cuma saya nak sentuh sikit berkaitan dengan air musyammas. Apa itu air musyammas? Kalau kita buka dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, dalam bab air ni ada disentuh berkaitan dengan air musyammas. Ada sebahagian pandangan kata makruh, ada kata tak makruh. Jadi kita akan bincang sedikit tuan-tuan dan puan-puan. Air musyammas secara umumnya adalah air yang diletakkan di dalam bekas logam. Diletakkan dalam bekas logam yang boleh menyerap kepanasan, seperti mana kita katakan seperti besi, tembaga dan sebagainya. Diletakkan air tersebut di dalam bekas tersebut di bawah terik matahari. Tujuannya apa? Untuk memanaskan air tersebut. Dan berlaku perbezaan pendapat dalam kalangan mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Tak perlu pergi kepada mazhab yang jauh, kita fokus kepada mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Mazhab Syafi'i sendiri pun berlaku dua pendapat dalam masalah air musyammas. Adakah air musyammas ini boleh kita gunakan? Adakah hukumnya harus ataupun makruh ataupun sebagainya?
Jadi pendapat yang pertama di dalam mazhab Syafi'i, hukum menggunakan air musyammas adalah makruh. Ini mengikut kepada pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kita boleh lihat penyebutan ini pernyataan ini di dalam kitab Al-Muhadzab yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syirazi. Dan dalilnya tuan-tuan dan puan-puan adalah berkaitan dalil berkaitan dengan hadis ni, dalil berkaitan dengan pandangan ini adalah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad sakhantu ma'an fi syamsi faqala la taf'ali ya Humaira fa innahu yuwarrisul baras. Jadi ada satu hadis berkata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya aku telah memanaskan air dengan cahaya matahari. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Humaira, ini gelaran kepada Aisyah, janganlah kamu mengulanginya lagi kerana air tersebut boleh membawa kepada penyakit sopak. Ini adalah hadis yang menjadi pertikaian dalam sebahagian kalangan ulama, antaranya Al-Imam An-Nawawi sendiri, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau menyatakan di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Syarah Al-Muhazzab, ketika mensyarahkan bab dalam kitab Muhazzab ini, dia mengatakan bahawasanya hadis itu adalah dhaif. Dan ada juga lagi satu hadis berkaitan dengan air musyammas juga, disebutkan bahawasanya sesiapa yang mandi dengan menggunakan air musyammas lalu terkena penyakit baras, terkena penyakit sopak, maka ia tidak boleh mencela melainkan dirinya sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para ulama hadis menyatakan bahawasanya hadis ini juga dhaif. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pandangan yang pertama mengatakan makruh berdasarkan hadis-hadis sekian-sekian, yang mana dikritik sendiri ulama dalam mazhab Syafi'i bahawasanya hadis-hadis itu dhaif. Dan kita kena faham, bila sebut air musyammas ini, adakah semua air panas itu dikira sebagai air musyammas? Jadi ada beberapa beberapa kategori yang diletakkan oleh ulama mazhab Syafi'i untuk disebut sebagai air musyammas. Antaranya adalah air yang sentiasa terdedah. Okey, bagaimana kita nak tahu? Kita katakan air musyammas tadi yang diletakkan di dalam bekas logam dan dipanaskan di bawah terik matahari, dan tidak merangkumi air yang sentiasa terdedah kepada kepanasan matahari, seperti air laut bila panas, ataupun air sungai, kolam, perigi dan sebagainya. Kalau air itu panas, maksudnya air kolam ataupun air perigi panas, maka ia tak dikategorikan sebagai air musyammas di sisi mazhab Syafi'i yang memakruhkan ini. Dia bukan air musyammas. Dan begitu juga air yang terdedah kepada matahari di negeri-negeri sejuk ataupun suhu kepanasan yang rendah, itu pun tak dikategorikan sebagai air musyammas. Ataupun air yang tak diletakkan di dalam bekas yang diperbuat daripada logam, jadi pun tak dikategorikan sebagai air musyammas. Ini pandangan yang pertama dalam mazhab Syafi'i. Pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i. Tadi pandangan pertama, dan ia merupakan pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, iaitu air musyammas makruh. Tetapi pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahawasanya air musyammas ini tidak makruh. Dan yang berpegang dengan pendapat ini adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wafat pada tahun 676 Hijrah. Jadi Imam Nawawi sendiri secara dasarnya dia berpegang dengan pendapat yang mengatakan air musyammas ini tak makruh. Di antara sebabnya adalah tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan bahawasanya hal itu makruh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini sedikit sebanyak berkaitan dengan perbincangan tentang hukum air musyammas. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bab air, bab kesihatan apa semua ni, sekiranya tidak ada dalil yang sahih ataupun kita katakan yang kuat untuk jadikan sandaran sekalipun, tetapi sekiranya dibuktikan dalam kajian sains, dibuktikan dengan perubatan, kalau memang terbukti benda tu memberi kesan, maka boleh dijadikan hukum berdasarkan kajian-kajian sains. Disebabkan apa? Disebabkan kita lihat kepada kesan, sama ada kesan itu membawa kepada kebaikan ataupun keburukan. Jadi itu berkaitan dengan air musyammas. Okey, kemudian kita sambung perbincangan kita. Wa qad kana ba'du zuhad yaqul, dan sebahagian daripada golongan orang-orang yang zuhud ini mengatakan, idza akalta at-tayyib, sekiranya kamu memakan makanan yang enak. Kalau kita ni selalu sangat makan sedap, tiap-tiap hari makan McDonald, tiap-tiap hari makan KFC, makan Pizza Hut, makan makanan yang sedap. Jadi wa syarabtul ma'al barid, dan
kita ni suka dan wa syarabtal ma'al barid, dan kamu minum air yang sejuk. Mata tuhibbul maut, bila kamu nak mencintai kematian. Jadi ini perkataan sebahagian golongan yang menisbahkan diri mereka kepada orang-orang yang zuhud. Jadi sebahagian orang yang zuhud ni menyatakan bahawa kalau kita duk makan benda yang enak, duk minum air-air yang sedap, kadang-kadang kita minum air kalau boleh, kalau tak ada ais tak selera, kena ada ais, nak bagi sejuk juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, disebutkan dalam pernyataan ini mata tuhibbul maut, bila kamu nak mencintai kematian. Jadi perkataan ini juga tuan-tuan dan puan-puan disebutkan oleh al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, disebutkan wa kadza qala Abu Hamid Al-Ghazali, dan begitu juga disebutkan oleh al-Imam Al-Ghazali, idza akala al-insanu ma yastaladzuhu, sekiranya manusia ini dia makan makanan yang lazat, makanan yang enak, qasa qalbuh, maka hatinya akan menjadi keras. Wa karihal maut, akan menyebabkan dia ni benci kepada kematian. Wa idza mana'a nafsuhu syahwatiha wa haramaha ladzatiha, dan apabila dia mencegah syahwatnya, maksudnya daripada mengambil keenakan kelazatan ini, ijtahad nafsuhul iflata minad dunya bil maut, akan timbul keinginan dalam dirinya untuk lari daripada dunia dengan menghadapi kematian. Maksudnya kalau kita tinggal keenakan dunia ni, kita akan rasa cinta kepada kematian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pernyataan ini datang daripada al-Imam Al-Ghazali, seorang yang faqih, seorang yang alim dari sudut ilmunya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, al-Imam Ibn al-Jauzi, al-Imam Ibn al-Jauzi dia mengkritik pandangan al-Imam Al-Ghazali ni. Kita kena faham bahawasanya Imam Ghazali ni dia wafat pada tahun 505 Hijrah. Imam Ibn al-Jauzi ni pula wafat pada tahun 597 Hijrah. Jadi ada maksudnya ada kemungkinan lah, maksudnya berlaku kritikan itu. Jadi kita lihat apa kritikan Imam Ibn al-Jauzi. Wa ajaban kaifa yasduru hadzal kalam min faqih. Satu benda yang pelik, macam mana perkataan ini boleh diungkapkan oleh seorang yang faqih. Jadi kita lihat sedikit adab ulama dalam masalah ini. Walaupun Ibn al-Jauzi rahimahullah tidak bersetuju dengan perkataan yang diungkapkan oleh al-Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau, tetapi dia tidak mencela, cuma dia mengkritik perkataan al-Imam Al-Ghazali tanpa dia menghilangkan kedudukan al-Imam Al-Ghazali sebagai seorang yang faqih. Dia kata apa? Kaifa yasduru hadzal kalam min faqih, macam mana perkataan ini boleh keluar daripada mulut seorang yang faqih. Jadi kita nampak bahawasanya walaupun kita berbeza pendapat dengan ulama-ulama yang lain, kita beza pendapat dengan orang lain, jangan jadikan kita ni orang yang berat sebelah dalam mengadili satu urusan. Jadi sama jugalah kalau kita lihat dalam kisah Yunus As-Sadafi dengan al-Imam Syafi'i. Yunus As-Sadafi pernah berlaku pertikaian antara dia dengan al-Imam Syafi'i terhadap satu masalah, beberapa permasalahan. Tetapi Yunus As-Sadafi mengatakan, tidak aku mengetahui orang yang lebih alim daripada al-Imam Syafi'i. Nampak tak bagaimana perbezaan itu tidak dijadikan sebagai satu alasan untuk memaki orang lain, untuk mencela orang lain. Jadi bahkan Yunus As-Sadafi menyatakan, satu hari aku pernah berselisih dengan al-Imam Syafi'i, tetapi al-Imam Syafi'i datang kepadaku, memegang aku, lalu menyatakan, walaupun kita berbeza pendapat, tetapi kita tetap bersaudara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadikan ini adab sebagai seorang penuntut ilmu. Walaupun kita beza pendapat, memang kalau orang tu dia ambil aliran fiqh, dia mengaji bab mazhab, memang dia akan nampak perbezaan pendapat. Jadi sama-samalah kita belajar untuk menghormati perbezaan mazhab-mazhab. Bahkan kalau kita pergi ke negara-negara luar, kita akan dapati banyak perkara-perkara yang tidak sama dengan apa yang dilakukan dalam Malaysia ini. Jadi kalau kita pergi keluar, jangan kita anggap bahawasanya amalan orang lain sesat tanpa kita mengkaji terlebih dahulu. Saya bagi contoh tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat dalam pengamalan mazhab Hanafi mewajibkan solat witir. Kita kalau kita katakan kita ni bermazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i menyatakan bahawasanya solat witir itu sunat muakkad, yang dituntut. Tetapi walaupun kita berbeza dengan mazhab yang lain, kita tidak
tidak boleh nak mengkafirkan mazhab lain, kita tak boleh nak mengatakan mereka ni menokok nambah agama, tak boleh. Sebab apa? Sebab itu ijtihad mazhab Hanafi, kita berpegang daripada ijtihad mazhab Syafi'i. Jadi kedua-duanya tidak ada masalah. Jadi belajarlah untuk menghormati perbezaan pendapat dalam kalangan ulama. Okey, kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan disebutkan di sini, kaifa yasduru hadzal kalam min faqih? Macam mana perkataan ini boleh keluar daripada mulut seorang yang faqih? Atara law taqallabta an-nafsu fi ayyi fannin kana min at-ta'dhibi ma ahabbatil maut. Diseksa seperti apa pun, kalau orang tu diseksa seperti apa pun, manusia tetap tak akan mencintai kematian. Kerana kematian itu satu benda yang mungkin sebahagian orang anggap benda yang mengerikan, takut nak pergi kepada alam kematian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, disebutkan di sini pula, thumma kaifa yajuzu ta'dhibuha wa qad qala azza wa jal wa la taqtulu anfusakum. Dan kemudiannya bagaimana boleh untuk diseksa, sedangkan Allah Taala menyatakan wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu membunuh jiwa-jiwa kalian, diri kalian. Jadi menunjukkan bahawasanya agama ini melarang kita daripada memudaratkan diri sendiri dan juga memudaratkan orang lain. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan juga orang lain. La darara wa la dirar, itu kaedah yang jelas di dalam Islam. Tak boleh mendatangkan apa-apa mudarat. Bahkan kalau kita lihat dalam agama sendiri pun tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tak mampu nak melakukan hukum asal di dalam agama, maka kita pergi kepada rukhsah, keringanan yang diberikan dalam agama. Sebab apa? Sebab tak mahu memberi kesan mudarat pada diri sendiri. Saya ceritakan sikit tuan-tuan dan puan-puan tentang kisah seorang sahabat yang meninggal dunia disebabkan dia cuba nak melakukan hukum asal, sedangkan dia tak mampu nak buat benda tu. Jadi ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Jabir, qala kharajna fi safar fa asaba rajulan minna hajarun fashajjaha fi ra'sihi thumma ihtalama fasa'ala ashabah. Daripada Jabir, dia mengatakan bahawasanya kami pernah keluar dalam sebuah perjalanan, lalu salah seorang di antara kami terkena batu. Pada kepalanya yang membuatkannya terluka. Maksudnya luka yang serius lah, bukan luka sikit, luka yang serius. Kemudian dia bermimpi junub pula. Lepas daripada peristiwa kepala sakit itu, datang pula mimpi junub. Maka dia bertanya kepada para sahabatnya. Dia tanya sahabat dia, faqala hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum? Adakah ada keringanan untuk aku agar aku bertayamum je? Maksudnya tak perlu mandi lah, sebab aku ada luka yang sangat teruk di kepala aku ni. Macam mana aku nak mandi? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat bagaimana jawapan dalam kalangan sahabat ni. Faqalu, mereka mengatakan, ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma' faghtasala. Kemudian sahabat pun menyatakan, kami tidak mendapati keringanan untukmu sementara kamu mampu untuk menggunakan air, ada air. Jadi tak ada keringanan lah, tak ada urusan lah. Maka famata, maka orang tersebut bila mana dia mandi, akhirnya dia meninggal dunia. Nampak tak? Jadi kita tengok apa jawapan Rasulullah. Falamma qadimna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana perkara ini dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma qadimna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbira bidzalika faqala qatalahumullah ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama shifaa'ul 'ayy as-su'al wa innama kana yakfihi ay yatayammam wa ya'sira aw ya'siba shakka Musa ala jurhihi khirqatan thumma yamsaha 'alayha wa yaghsila sa'ira jasadih. Ketika kami sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diberitahukan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahukan tentang kejadian tersebut. Maksudnya yang kematian itulah, kematian orang yang mandi junub dengan menggunakan air sampai bawa kepada kematian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dapat tahu, Nabi kata qatalahumullah, mereka telah membunuhnya, moga Allah membunuh mereka. Tidakkah mereka bertanya apabila mereka tidak mengetahui, kerana ubat daripada kebodohan itu, daripada kejahilan itu adalah dengan bertanya. Jadi tak tahu tanya.
Sesungguhnya cukuplah baginya untuk bertayamum dan menitiskan air pada lukanya atau mengikat lukanya. Ini perawi Musa ragu. Kemudian mengusapnya saja untuk mandi untuk selain itu pada tubuhnya yang lain. Nampak tak? Di sini kita nampak agama Islam ini tak bagi kita memudaratkan diri sendiri walaupun dalam urusan ibadat. Dalam urusan ibadat pun kita tak boleh memudaratkan diri sendiri. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat Imran bin Husain, dia ada penyakit buasir. Dia sampai kepada baginda Nabi SAW. Dia bagi tahu kepada Nabi SAW, aku ni ada penyakit buasir. Maka kata Nabi SAW, salli qa'iman, salat secara berdiri. Fa in lam tastati', kalau tak mampu, fa qa'idan, maka salat secara duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala jamb, kalau tak mampu juga salat sambil mengiring. Nampak di situ ada keringanan. Tak ada Nabi kata kalau kena berdiri juga walaupun tak mampu. Tak. Nabi memberi aturan. Kalau mampu berdiri, berdiri. Kalau tak mampu, duduk. Kalau tak mampu juga mengiring. Tetapi kadang-kadang manusia ni, keringanan yang diberi ni, dia ingat bila dia sakit je terus boleh duduk. Ada sebahagian orang kadang-kadang dia boleh berjalan jauh. Cuma kadang-kadang biasalah penyakit gaut, kadang tak boleh berdiri lama. Dia sampai je tempat solat dia terus duduk. Jadi ini satu benda yang masalah lah. Jadi sedangkan dia mampu berdiri, yang tak mampu tu berdiri lama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tahu bezakan kemampuan kita. Kita nak beribadat kepada Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah mengikut kemampuan kamu. Kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, okey, di situ kita nampak macam mana Ibnul Jauzi mengkritik pandangan Al-Imam Al-Ghazali. Macam mana kita boleh nak kata jauhkan keenakan kelazatan ni, sedangkan maksudnya bagaimana kita boleh menyeksa diri kita ni sedangkan Allah Ta'ala larang kita daripada bunuh jiwa-jiwa ni. Maksudnya tak boleh menyeksa diri ya. Kemudiannya waradhiya minna bil iftar fi safar rifqan biha, dan agama Islam ni juga membenarkan kepada kita untuk berbuka puasa ketika mana kita bermusafir sebagai satu keringanan kepada kita. Nampak tak betapa indahnya agama ini? Disyariatkan jamak dan qasar. Samalah tuan-tuan dan puan-puan, pada musim COVID-19 ini kita tengok frontliner kita, mereka bertukus lumus berjuang untuk negara kita, memulihkan keadaan seperti asal. Jadi agama Islam memberikan kelonggaran kepada mereka sekiranya keadaan suntuk untuk mereka melakukan solat sekian-sekian, ada keringanan untuk mereka menjamakkan solat. Doktor sibuk dengan urusan pesakit COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat. Jadi bagi mereka ini bila tak sempat nak menguruskan, maksudnya tak sempat nak solat, maksudnya nak keluar untuk solat, jadi mereka boleh ambil satu keringanan untuk menjamakkan solat. Jadi kita nampak betapa ringannya agama ini, betapa Allah Ta'ala memberi kemudahan dalam agama. Dalilnya apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesusahan bagi kalian. Jadi itu nampak kemudahan agama. Awalaysat matiyatuna allati 'alaiha wusuluna. Dan kemudian Ibnul Jauzi mengatakan, bukankah jiwa kita ini adalah tunggangan yang akan menyampaikan kita pada tempat tujuan? Bukankah benda itu akan menjadi sebagai satu tunggangan untuk sampai kepada tempat tujuan? Dan kemudiannya kalau kita lihat disebutkan di sini pula, wa kaifa la na'wi laha wa hiya allati biha qata'na as-sahla wal huzuna. Dan bagaimana kita tidak melindungi jiwa sedangkan dengannya kita menempuh tempat yang rata dan tempat yang tak rata. Dengannya kita melalui saat yang senang dan saat yang duka. Maksudnya apa? Kepentingan kita menjaga diri kita. Dan disebutkan di sini juga tentang kisah seseorang yang mana dia menyeksa dirinya dengan meninggalkan minuman, meninggalkan diri daripada minum selama setahun. Wa amma muaqabatu Abi Yazid nafsahu bitarkil ma sanah. Adapun perbuatan Abi Yazid, dia meninggalkan minum air selama setahun. Fa innaha halatun madhmumah la yaraha mustahsanah illa al-juhal. Perbuatan meninggalkan minum selama setahun ini adalah perbuatan yang buruk, tak dianggap baik melainkan orang-orang yang jahil, orang yang bodoh. Jadi kita nampak di sini bahawasanya agama Islam melarang kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh memudaratkan diri kita sendiri. Kadang-kadang dalam masyarakat kita ini
terlampau fanatik. Misal kata dalam bab bola, kalau Real Madrid menang ataupun kalau Barcelona menang, dia nak berlari bogel daripada Stadium Bukit Jalil sampai Stadium Darul Aman contohnya. Jadi kita nampak di sini satu benda yang memudaratkan diri sendiri, mendaturkan aib dan sebagainya. Maka walaupun seseorang bernazar bersumpah sedemikian rupa, dia tak boleh nak melaksanakan perkara tersebut. Kerana apa? Kerana itu adalah satu maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memberi kemudaratan. Bahkan seseorang, contoh, dia bernazar, kalaulah aku dapat periksa aku sekian-sekian 10A 20A, aku akan berdiri di bawah terik matahari. Sekiranya perkara itu berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, yang memberi kesan mudarat, dia terpaksa langgar nazar dia dan dia kena bayar. Maksudnya dia kena bayar denda. Itu menunjukkan apa, tuan-tuan dan puan-puan? Menunjukkan bahawasanya agama Islam tak bagi kita memudaratkan diri sendiri. Kemudian yang disebutkan di sini, wa wajhu dhammiha anna lin nafsi haqqan. Okay, disebutkan di sini sesungguhnya bagi jiwa itu ada hak. Wa man'ul haqqi mustahaqqahu zulm. Adapun dan menghalang hak kepada yang berhak itu adalah satu kezaliman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut bab hak ni, saya teringat tentang satu hadis yang berlaku antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Salman Al-Farisi pernah satu hari pergi menziarahi Abu Darda, saudara dia. Bila dia sampai kepada rumah Abu Darda, dia lihat dia lihat Ummu Darda ni dalam keadaan kusuk masai, mutabaddilah. Jadi ditanyakan, Masya Nuki, kenapa engkau macam ni? Kenapa jadi sampai tahap macam ni? Maka kata Ummu Darda, sesungguhnya saudara engkau laisa bihaja ila dunia, dia tak mau dunia dah. Kemudian bila mana Abu Darda sampai, dia bagi makanan dan dia kata, makanlah wahai saudaraku, dan adapun aku ni, aku berpuasa. Kata Salman, aku tak akan makan sehingga engkau makan bersama aku. Maka terpaksalah Abu Darda buka puasa daripada hari itu. Dan begitu juga pada malamnya, ketika mana Abu Darda nak bangun solat malam, Salman suruh tidur. Bila nampak Abu Darda bangun lagi, dia suruh tidur. Bila sampai kepada malam yang 1/3 malam akhir, maka Salman ajak Abu Darda, jom solat. Dan kata Salman Al-Farisi, inna li nafsika inna li rabbika alayka haqqan, sesungguhnya bagi engkau ada hak yang kau perlu tunaikan kepada Tuhan engkau. Wa li nafsika alayka haqqan, ada hak yang kau perlu tunaikan kepada diri engkau. Wa li ahlika alayka haqqan, dan begitu juga pada saudara engkau ada hak yang engkau perlu tunaikan. Maksudnya setiap kita ni ada hak yang perlu kita tunaikan. Tak boleh kita nak abaikan. Kita fokus kepada beribadah kepada Allah, tetapi hak pada diri kita abaikan. Seperti mana yang berlaku pada satu kisah, ada tiga orang datang kepada rumah Nabi, datang ke rumah Nabi SAW, tanya tentang ibadat Nabi. Kita tahulah Nabi SAW ni ibadat Nabi cukup power, cukup mantap. Nabi semayang macam mana kita tahu, sampai bengkak kaki. Bila mana ditanyakan oleh isteri dia, kenapa engkau beribadat sekian-sekian sedangkan engkau ni maksum? Maka kata Nabi SAW, tak bolehkah aku nak jadi hamba yang bersyukur? Jadi amalan Nabi SAW ni memang hebatlah. Sehingga kan tiga orang ni bila dengar ibadat Nabi SAW, dia kata, seorang yang kata apa? Aku akan solat malam dan aku takkan tidur. Yang kedua kata, aku akan berpuasa dan aku takkan berbuka. Dan yang ketiganya kata, aku takkan berkahwin dengan perempuan. Ketiga-tiga perkara ini dikatakan oleh tiga orang ni, kemudian dia berbalik dan disampaikan kepada baginda Nabi SAW. Nabi kata, sesungguhnya aku pun solat malam dan aku tidur, dan aku juga berpuasa dan aku berbuka, dan aku juga mengahwini wanita, dan barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan daripada kalangan aku. Nampak ada agama Islam ni, dia tak bagi kita ni terlampau hulu, ekstrim, sampaikan nak puasa tak mau buka, sampaikan kita nak solat malam tak mau tidur. Jadi Islam melarang hal sedemikian. Kerana itulah kita katakan Islam ini adalah agama yang menjaga maslahah manusia, tak bagi kita buat segala kemudaratan yang akhirnya menyebabkan kita binasa terhadap tubuh badan kita. Dan begitu jugalah kita lihat bagaimana yang berlaku pada golongan Syiah yang menyiksa tubuh badan mereka dalam peristiwa Karbala, mengingati peristiwa Karbala pukul belakang disebabkan mengingati peristiwa kematian Husain. Jadi Saidina Husain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini pun dilarang di dalam Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah kita tolak, kita meninggalkan perkara-perkara yang tercela ini.
Kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, kita sebut lagi, kita lihat lagi apa yang disebutkan oleh Ibn Jauzi, wala yahillu lil insan an yu'dhi nafsahu. Tidak boleh, tidak halal bagi manusia untuk dia menyakitkan dirinya sendiri, wala an yaq'ud fi syams, tak boleh duduk di bawah matahari, fi saif, ketika mana musim panas, biqadri, dengan kadar, biqadri ma yata'adza, dengan kadar yang boleh menyeksa diri dia, wala fi salj fi syita, dan begitu juga duduk di dalam salji pada musim syita, duduk ketika di salji pada musim syita. Kemudiannya disebutkan di sini, wal ma'u yahfazur rutubat al asliyah fil badan wa yunfidhul aghdiyah wa qawamun nafsi bil aghdiyah. Disebutkan di sini tuan-tuan dan puan-puan, dan air itu menjaga kelembapan asasi dalam tubuh dan mengirimkan gizi ke dalam tubuh, dan nyawa manusia akan bertahan dengannya dengan adanya gizi dan makanan. Wa idza mana'aha aghdiyah al-adamiyyin wa mana'aha al-ma' faqad a'ana 'alayha wa hadha min afhashil khata'. Apabila seseorang mencegah makanan yang bergizi dan air, dia tak mau minum air, dia tak mau makan makanan yang berzat bergizi, berarti dia telah memusuhi dirinya sendiri, dan ini adalah seburuk-buruk kesalahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena beringat tubuh badan kita ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak boleh buat suka hati terhadap tubuh badan kita. Sebab itulah dilarang kepada kita untuk membunuh diri, sebab bukan tubuh badan kita, kita ini adalah pinjaman Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan di sini, wa kadza man'uhu iyyaha an-naum. Jadi begitu juga orang yang melarang diri daripada tidur, kerana tidur itu hak, kita kena ada kerehatan, kena tidur. Sebab apa? Tidur itu akan menyebabkan kita tubuh badan kita ni menjadi sihat. Kemudian disebutkan di sini, qala ibn Aqil, wa laysa lin-nasi iqamatul uqubat wa istifa'uha min anfusihim ويدل عليه أن إقامة الإنسان الحد على نفسه لا يجزي فإن فعله أعاده الإمام. Dan tidaklah bagi manusia itu untuk menjalankan hukuman pada diri dia sendiri, tak boleh nak buat hukuman pada diri sendiri. Wala sifa'uha min anfusihim yadullu alaihi, dan yang menunjukkan hal tersebut adalah anna iqamatal insan al-hadd ala nafsihi la yujzi. Seseorang yang menjalankan hukuman hudud ke atas dirinya sendiri, la yujzi, fa in fa'alahu a'adahu al-imam, sekiranya dia menjalankan hukuman hudud ke atas dirinya sendiri, maka pemerintah akan ulang balik hukuman tersebut. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Saya bagi contoh, seseorang yang mencuri, kemudian dia rasa bersalah dan dia potong tangan dia sendiri, maksudnya dia jalankan hukuman hudud ke atas dirinya sendiri. Ataupun orang yang berzina, dia sebat diri dia 100 kali, walaupun dia buat ke atas dirinya sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini tak dikira. Bila sampai kepada pemerintah yang melaksanakan hukuman hudud, dia akan ulang balik. Menunjukkan apa? Menunjukkan dalam hal ini pentingnya kita menjaga tubuh badan kita sendiri. Okey, kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, disebutkan di sini juga, wa hadhihi nufus wada'i'u lillahi azza wajal, dan jiwa ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, hatta inna at-tasarrufa fil amwal lam yutlaq li arbabiha illa ala wujuhim makhsusah. Dan disebutkan di sini, dan jiwa ini adalah titipan Allah taala, sehingga kan nak membelanjakan harta pun tidak boleh kita berbelanjakan harta kita ini suka hati kita. Jadi dia ada garis panduannya, illa ala wujuhim makhsusah, kecuali pada jalur tertentu yang diizinkan syarak. Walaupun kita kata ni duit aku, suka hati akulah, nak main judi ke, nak minum rekod ke, nak buat riba ke, nak ambil rasuah ke apa pun, dia kata nak bagi rasuah ke apa ke, ni duit aku. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan, ada aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita katakan harta itu milik kita, sebenarnya harta itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Ta'ala berhak untuk kontrol perkara tersebut. Dan tuan-tuan dan puan-puan, di antara benda yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala terhadap harta kita adalah kita tidak dibenarkan untuk membazir, dan kita tidak dibenarkan untuk israf. Apa beza antara bazir dan israf ni? Setengah orang kata bazir, setengah orang kata israf, maksud yang sama. Sebenarnya ada sebahagian ulama yang membezakan antara tabzir dan juga israf.
Tabzir ini dia boleh guna dengan dua makna. Sama ada kita sama ada kita menggunakan harta kita pada jalan yang halal secara berlebihan, itu dinamakan membazir, dan juga menggunakan harta kita pada jalan yang haram, pergi beli arak, beli dadah dan sebagainya, pun dianggap sebagai membazir. Walaupun sikit, tak beli banyak pun, beli sebotol aja arak, dikira membazir. Sebab apa? Membelanjakan harta pada jalan yang haram. Juga kita katakan membeli benda yang harus tetapi dengan berlebihan, itu pun dikira sebagai membazir. Itu tabzir. Adapun israf ni berlebihan juga, tetapi berlebihan pada jalan yang halal. Maksud kata kita ada duit yang banyak, kemudian kita beli sampai 100 biji kereta, 100 buah kereta, sampai tak ada tempat nak parking, contohlah kan. Jadi sedangkan yang kita nak guna satu je, jadi berlebihan dalam membelanjakan harta yang diharuskan kepada kita, maka ini pun dikira sebagai israf, perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Jadi nampak tak bagaimana bagaimana Allah Ta'ala ni dia ada hak terhadap harta kita. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanyakan terhadap nikmat yang kamu dapat. Allah Ta'ala akan tanya nanti tuan-tuan dan puan-puan terhadap harta kita, terhadap apa yang Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita. Kita semua akan disoal di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian ya tuan-tuan dan puan-puan, disebutkan di sini wa amma rattabahu Abu Talib al-Makki fahamlu 'ala an-nafsi bima yudha'ifuha wa inna ma yumdahu al-ju' idza kana bimiqdar. Okey. Disebutkan pula di sini wa dzikrul mukashafah min al-hadits al-fariq. Disebutkan di sini wa amma rattabahu Abu Talib al-Makki fahamlun 'ala an-nafsi bima yudha'ifuha wa innama yumdahul ju' idza kana bimiqdar wa dhikru al-mukashafah min hadits al-fariq. Disebutkan di sini mukasyafah, penyingkapan tabir ilahi daripada cakap-cakap kosong. Wa amma ma sannafahu Tirmidzi fakana ibtida' asy-syar'i bi ra'yihi al-fasid. Hal ini dinamakan apa yang dikarang oleh al-Imam Tirmidzi, ada satu bab yang mana diceritakan hal ini dinamakan sebagai rekaan pada syarak dengan pandangan yang bersifat peribadi. Membuat ayat ini dengan arti kata membuat aturan dengan pendapat sendiri yang fasid. Jadi contoh kita katakan wa ma wajhu siyami syahrain mutatabi'ain 'inda taubah. Apa manfaat daripada puasa 2 bulan berturut-turut ketika mana bertaubat? Seseorang tu dah bertaubat tapi kena puasa 2 bulan berturut-turut. Apa faedah qat'ul fawakih al-mubahah, tak boleh makan makanan-makanan buah-buahan yang halal. Wa idza lam yanzuril kutub fa bi ayyi siratin yuqtadi. Dan jika dia tidak membaca kitab-kitab, lantas siapa yang dia akan tiru dan ikut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam apa-apa hikmah, dalam apa-apa urusan, kadang-kadang setengah orang tu dikritik, dia kata Islam ni tak adil, buat sekian-sekian. Sekiranya dia mengkaji kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapati hikmah setiap apa yang Allah Taala tetapkan. Okey. Kemudian kita sambung lagi dalam perenggan seterusnya. Wa ammal arba'iniyah fa hadithun fariq rattabuhu ala hadithin la asla lahu. Ada dalam arba'iniyah, bukan kitab Arba'in Imam Nawawi, diceritakan tentang cakap kosong. Rattabuhu ala hadis la asla lahu, yang mana disusun ada hadis di dalam itu, hadis yang tidak ada asal, maksudnya hadis yang palsu. Wa man akhlasa lillahi arba'ina sabahan lam yajub al-ikhlas abada. Barang siapa yang tidak ikhlas, barang siapa yang ikhlas kepada Allah Ta'ala selama 40 hari, maka dia tidak wajib untuk ikhlas selama-lamanya. Ini hadis palsu, bukan hadis yang sahih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dikaitkan di sini tuan-tuan dan puan-puan, keikhlasan itu dengan tempoh 40 hari. Siapa yang dah ikhlas 40 hari, maka dia tak wajib lagi ikhlas selama-lamanya. Kata Imam Ibn al-Jauzi, fama wajhu taqdirihi bi 40 sabahan. Sebab apa nak letakkan kadar 40 hari? Sebab apa nak letakkan kadar 40 hari? Thumma law qaddarna dhalik. Kemudian kalau kita kadarkan dengan 40 hari ini, fal ikhlasu amalul qalb. Sesungguhnya ikhlas ni maka ikhlas ni adalah amalan hati. Maka ikhlas ni adalah amalan hati. Fama balul mat'am. Apa kaitannya dengan makanan? Alladhi hassana man'al fakihah wa man'al khubuz. Apa sisi yang baik daripada larangan makan buah dan roti?
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sebut sikit berkaitan dengan ikhlas ni. Ikhlas ini adalah perkara yang perlu kita bentuk. Bukan bila mana kita buat satu amalan, tiba-tiba kita tengok, ish, aku ni tak ikhlas pun dengan amalan tersebut, maka kita tinggalkan amalan itu. Bukan dia. Yang sepatutnya adalah bila mana kita lakukan satu amalan, kita rasa macam tak ikhlas, kita buat lagi sampailah kepada tahap kita dapat mengikhlaskan diri kita ketika melakukan satu amalan. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dia pernah menceritakan bahawasanya dulu kami waktu mengaji ilmu hadis pun, kami ni pun tak ikhlas. Tetapi bila mana lama kelamaan kami mengaji ilmu hadis, akhirnya timbul perasaan ikhlas dalam diri kami. Menunjukkan apa? Ikhlas ini harus dibentuk. Ikhlas ini harus untuk kita bentuk dalam diri kita. Barulah insya-Allah Allah Taala akan mendatangkan keikhlasan tersebut. Wa hal hadza kulluhu illa jahlun. Apa semua ni melainkan yang kita katakan kebodohan. Wa an Abdul Karim Al-Qushairi, bersama lagi daripada Abdul Karim Al-Qushairi, qala hujajus sufiyah azhar min hujaji kulli ahad. Hujah-hujah golongan sufi ini lebih jelas daripada hujah-hujah kulli ahad, daripada siapa pun. Wa qawaidu madhhabihim aqwa, dan kaedah-kaedah mazhab mereka lebih kuat min qawaidi kulli madhhab, daripada kaedah mazhab setiap mazhab. Lianna an-nas, kerana manusia ini imma ashabu naqlin wa atharin wa imma arbabu aqlin wa fikrin. Kerana manusia ni terbagi kepada dua, sama ada dia ni ahli hadis dan athar, ataupun dia ni ahli logik dan falsafah. Wa syuyukhu hadhihi at-taifah, dan syekh-syekh sufi ini, kata Abdul Karim Al-Qushairi ni, dan syekh-syekh golongan sufi ini irtaqau an hadhihi al-jumlah, berada di atas semua itu. Dan disebutkan di sini walladhi lin-nasi ghaib, dan apa bagi orang-orang yang ghaib, falahum zuhuru fahum ahlul wisal, maka bagi syekh ini mereka ini nyata, mereka ini adalah para pecinta. Wan nasu ahlul istidlal, dan sementara manusia yang lain adalah ahli penyimpul dalil. Fayanbaghi li muridihim an yaqta'al alaiq, dan maka hendaklah bagi anak murid tok syekh ni an yaqta'a al alaiq, untuk memutuskan hubungan mereka ni. Wa awwaluha al khuruj minal mal, yang pertama sekali keluar daripada harta, meninggalkan harta. Thumma al khuruj minal jah, kemudian meninggalkan pangkat dan kedudukan. Wa alla yanam illa ghalabah, dan tidak tertidur melainkan disebabkan tertidur, ataupun kita kata kebiasaan. Wa an yuqallila ghadaahu bitadrij, dan menyedikitkan makanan secara berperingkat. Jadi perkataan ini pun dikritik oleh al-Imam Ibn al-Jauzi. Katanya, man lahu adna fahmin ya'rifu anna hadzal kalam takhlid. Dan dia kata di sini, sedangkan apapun manusia ni, pemahaman manusia ni, dia akan tahu bahawasanya perkataan ini salah, kacau, salah. Fa inna man kharaja 'anil naqli wal aql, sesungguhnya siapa yang keluar daripada dalil naqli dan juga akli, falaysa bima'dudin, maka dia ni tidaklah boleh dianggap sebagai orang yang boleh diambil kira. Walaysa ahadun minal khalqi, dan tidak ada pada sesiapa pun, tidak ada sesiapa pun daripada makhluk ini, minal khalqi, illa wa huwa mustadil, yang mana pasti dia ini perlu merujuk kepada dalil. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kata bila kita ni siapa pun, kita perlu kepada dalil naqli dan juga akli. Tak boleh kita nak mereka-reka dalam urusan agama. Dalam kehidupan kita sendiri pun ada dalil yang menentukan, adanya hujah-hujah yang menentukan. Wa zikrul wisal hadithun farig, dan cinta-cinta yang disebut itu hanyalah cakap kosong. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sentuh sikitlah. Tak tahulah, kadang-kadang mungkin setengah orang marah. Kadang-kadang sebahagian manusia ni, dia sebut dia cinta Nabi, dia sebut dia cinta sekian-sekian, aku cinta Allah, cinta Rasul, tetapi perkataan sahaja tidak cukup kalau tak dibuktikan melalui perbuatan. Betapa ramai orang yang menyebutkan cinta Nabi, aku cinta Nabi, tetapi sunnah dalam kehidupan dia tidaklah begitu banyak yang dipraktikkan. Mungkin ada yang kita katakan banyak meninggalkan sunnah Nabi SAW kerana nak melakukan benda-benda yang bersifat adat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita sekadar cinta tetapi tidak ikut, maka tidak ada gunanya. Abu Talib, pak menakan Nabi SAW, cinta kepada Nabi, tetapi Abu Talib ini
dia walaupun dia cinta Nabi SAW, disebabkan dia tak ikut Nabi, maka dia tidak dikira sebagai orang yang boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia diceritakan dalam satu hadis akan dikenakan azab kepada Abu Talib ini dengan seringan-ringan azab. Dia pakai kata rompa daripada api neraka sehingga menggelegak otaknya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nampak kalau sekadar ikut, sekadar cinta tetapi tak ikut, maka itu tak ada gunanya. Begitu juga kalau ikut tetapi tak cinta. Orang munafik menzahirkan mereka ni ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut, tetapi dalam hati membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, kita katakan mereka ni pun tidak ada gunanya. Jadi cinta haruslah diikuti dengan dasar Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alullah azza wa jal al-ismata min kulli takhliqil muridin wal asyakh. Kita minta perlindungan kepada Allah Ta'ala daripada kekacauan anak-anak murid dan syekh-syekh sufi ini. Sebahagiannya lah, kita tak kata sufi ini semuanya teruk. Ada sebahagiannya kita kata boleh diterima. Kita katakan tuan-tuan dan puan-puan, sufi atau tasawuf, kezuhudan ini tidak ada masalah. Ibn Taymiyah pun dia disebutkan sebagai seorang sufi. Kita katakan Abdul Qadir Al-Jalani, Junaid Al-Baghdadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selagi mana kita ini sufi, kita ni orang yang ikut pada jalan kesufian, kezuhudan, selagi mana kita mengikut dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan selamat. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kalau ikutkan ada lagi tanaquduhum, percanggahan mereka. Qala al-musannif wa qad ruwina fi haditsin akhar 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah azza wa jalla yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi. Sesungguhnya Allah Taala ini mencintai, sesungguhnya Allah Taala suka kepada orang yang menzahirkan nikmat. Jadi disebutkan di sini qala Bakru bin Abdillah man u'tiya khairan faru'ya alaihi summiya habiballah. Barang siapa yang diberikan kebaikan lalu dia memperlihatkan kebaikan tersebut, maka dia disebut sebagai kekasih Allah. Muhaddithan bi ni'matillah azza wa jal, maka dia dikira sebagai yang memberitahukan nikmat Allah Taala. Wa man u'tiya khairan, dan barang siapa yang diberikan kebaikan falam yura alaihi, tetapi dia tidak memperlihatkan tersebut, nikmat tersebut, summiya bi ghairillah, dia dikira sebagai orang yang membenci Allah. Mu'adiyan li ni'matillah azza wa jal, dikira sebagai orang yang menentang nikmat Allah Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya hadis ini juga dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan dijelaskan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin. Dia menyebutkan bahawasanya daripada hadis ini menunjukkan bahawasanya kita perlu menzahirkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Dari sudut apa? Misal kata Allah Ta'ala memberikan kepada ilmu, memberikan kepada kita nikmat ilmu. Kita zahirkan nikmat ilmu itu dengan cara mengamalkan ilmu yang kita dapat, dengan cara kita menyebarkan ilmu. Maka itu di antara contoh kita menzahirkan nikmat ilmu. Bukanlah maksudnya kita katakan menzahirkan nikmat ini dengan menunjuk, aku dapat nikmat beli kereta sekian-sekian, rumah sekian-sekian. Kita menunjuk ke orang dengan sebab apa? Sebab riak dan sebagainya. Jadi itu semua adalah amalan hati. Kita tahu apa yang kita nak lakukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita diberi nikmat, maka kita zahirkan. Maka secara tak langsung kita dikira sebagai orang yang menzahirkan nikmat Allah Ta'ala. Kalau kita ni, Allah Ta'ala bagi nikmat, tetapi kita menyembunyikan nikmat tersebut. Ada sebahagian orang dia kaya, tetapi dia berpakaian compang-camping, dia berpakaian dalam keadaan kita katakan kusut masai, nak tunjuk kata dia miskin, nak tunjuk kata dia ni zuhud sekian-sekian. Sebenarnya kata Ibn Utsaimin, dia ni seolah-olah orang yang menyembunyikan nikmat Allah Ta'ala. Dia dikira tak baguslah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang tu dikaya, dia berpakaian seperti mana orang biasa, tidak ada masalah. Tetapi kalau orang tu melampau menunjukkan kata dia ni miskin sedangkan dia kaya, maka ini adalah salah satu sikap yang tercela. Disebutkan di sini, wa hadzal ladzi nuhina anhu min at-taqallul, dan sepatutnya wa hadzal ladzi nuhina anhu min at-taqallul az-za'id fil had qad in'akasa fi sufiyyah zamanina fasarat hammatuhum fil ma'kal kama kanat hammatu mutaqaddimihim fil ju'. Menyedikit makanan
bagi kita iaitu menyedikitkan makanan yang melebihi had yang sepatutnya. Dan perkara ini kita katakan terbalik pula dengan golongan sufi zaman kita, fasarat hammatuhum fil ma'kal. Apa yang difikirkan oleh mereka hanya tertumpu pada makanan, kama kanat hammatu mutaqaddimihim fil ju', seperti mana hal sufi-sufi sebelum tu yang tertumpu kepada lapar. Lahumul ghada'u wal 'asya'u wal halwa, bagi mereka makanan siang dan malam lengkap dengan manisan. Wa kullu dhalika aw aktsaruhu hasilun min amwali wasikhah, dan setiap daripada semua itu, padahal semua itu atau kebanyakannya terhasil daripada harta yang kotor. Ini apa yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi, dan dia sebutkan, dia katakan pada perangkap berikutnya, waqad taraku kasbad dunya wa a'radu 'anit ta'abbud wa iftirashu firashal bitalah fala hammata li aktsarihim illa al-akal wal la'ab. Mereka tidak mahu mencari dunia dan tak mahu fokus daripada beribadah kepada Allah. Mereka berpaling daripada beribadah kepada Allah, mereka asyik menganggur, maka sebahagian besar daripada mereka hanya tertumpu pada makan dan bermain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kehidupan kita ni kena diseimbangkan. Ada waktu kita bekerja, ada waktu kita beribadat, kita seimbangkan kehidupan kita. Dan disebutkan di sini, fa in ahsana mahsanun minhum qalu taraha syukran wa in asaa musii'un qalu istaghfara, yusammuna ma yulzimuhu iyyahu wajiban wa tasmiyatu ma lam yusammihi syar'u wajiban jinayatun alaihi. Mereka menyebutkan sesuatu yang mereka wajibkan kepada diri sendiri sebagai kewajipan, padahal menyebutkan sesuatu yang tidak dinamakan kewajipan dalam syarak itu adalah sesuatu pelanggaran, satu jenayah. Nah, ini berkaitan dengan di antara amalan sufi ni, kadang-kadang mereka mewajibkan apa yang tak diwajibkan syarak terhadap diri mereka sendiri. Dan disebutkan di sini, kata Ibnu Jauzi, wa tasmiyatu ma lam yusammihi syar'u wajiban jinayatun alaihi, menamakan satu benda yang di dalam syarak yang mana syarak tak kata wajib pun, tapi mereka kata wajib, maka itu di antara satu jenayah. Kemudian disebutkan di sini, waqad ra'aitu minhum man idza hadara da'wah balagha fil akal thumma ikhtara min at-ta'am. Aku melihat, ni pengalaman Ibnu Jauzi. Dia menyatakan, aku pernah melihat seseorang daripada mereka yang bila mana datang kenduri, datang kepada jamuan, balagha fil akal, makan secara berlebih-lebihan, thumma ikhtara min at-ta'am, kemudian memilih-milih makanan, farubama mala'u kummaihi min ghairi izni sahibid dar, kadang-kadang memenuhi saku poket mereka tanpa izin tuan rumah. Dengan makanan, duk isi makanan dengan dalam poket mereka tanpa izin tuan rumah. Wa dzaka haramun bil ijma', ini perbuatan haram secara ijma'. Dan dia menyebutkan juga, walaqad ra'aitu syaikhan minhum, aku pernah tengok syekh depa, syekh sufi ni, minhum qad akhadha syai'an min at-ta'am, dia ambil makanan, liyahmilahu ma'ahu fawathaba sahibud dar fa'akhadahu minhu. Aku pernah lihat syekh sufi yang ambil makanan untuk dibawa pulang tanpa kebenaran tuan rumah, tanpa izin. Maka tuan rumah itu menghampirinya lalu mengambil balik makanan tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak tunjukkan di sini tuan-tuan dan puan-puan, sebahagian golongan sufi ni betapa teruknya mereka, bukan nak kata semua, sebahagian. Ni berdasarkan pengalaman Ibnu Jauzi. Dia menyatakan bahawasanya ada dalam kalangan tok syekh mereka yang ambil makanan kenduri kemudian nak bawa balik tanpa izin tuan rumah. Tuan rumah datang dekat dengannya, ambil balik makanan tersebut. Ini adalah satu perbuatan yang haram dan memalukan. Dan begitu juga yang berlaku pada zaman kita sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang makanan dia dijemput untuk menghadiri undangan perkahwinan ataupun apa-apa kenduri, dia makan, lepas dia makan, kadang-kadang mungkin dia bawa plastik sendiri ke, dia ambil plastik mana-mana, dia bungkus bawa balik tanpa keizinan tuan rumah. Kadang-kadang benda itu membawa kesan buruk kepada tuan rumah. Kalau seorang dia buat mungkin tak apa, tapi kalau 100 orang buat macam itu, akan menyebabkan lauk tak cukup dan sebagainya, dan ini akan mendatangkan kesan buruk pada tuan rumah. Kalau tuan rumah dia bagi keizinan ataupun dia telah bungkus ke apa-apa, itu tidak ada masalah. Itu berdasarkan keizinan tuan rumah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa mungkin setakat itu saja untuk hari ini. Insya-Allah ada lagi beberapa perkara yang belum disentuh dalam bab ini, kita akan sentuh pada pengajian berikutnya insya-Allah. Jadi sekadar itu saja untuk hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.